Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan suluh jawatan kuasa surau, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita zahirkan puji syukur sebanyaknya seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebarang penyakit, daripada balak, mudarat dan musibah serta wabak. Dan kita doa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kesembuhan bagi mana-mana mereka yang ditimpa dengan penyakit dan dipermudahkan urusan bagi mana-mana yang menghadapi musibah dan mudarat dan dikurniakan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi kita hadis kita. Hadis yang ke berapa ni? 41. Masih dalam bab kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang penghulu syurga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar hadhani sayyida kuhuli ahli al-jannah min al-awwalin wal akhirin ila an-nabiyyin wal mursalin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, inilah dua orang penghulu ahli syurga yang dewasa di kalangan golongan yang terdahulu dan yang terkemudian, melainkan para Nabi dan para Rasul. Kata Nabi SAW, hari ini kita cerita tentang hadis kelebihan para sahabat. Sahabat Nabi ini ramai. Saya dah pernah sebut dengan tuan-tuan beberapa takrifan sahabat itu. Ada takrifan yang menyebut sahabat itu siapa? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, maka dipanggil sahabat. Ada pandangan yang menyebut sahabat itu orang yang beriman dengan Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi, sehidup sezaman dengan Nabi, maka itu dipanggil sahabat. Dan dalam satu riwayat juga menceritakan bilangan sahabat ni hampir 10,000 orang, ramai. Bilangan sahabat ni hampir 10,000 orang lebih. Dan dalam kalangan sahabat-sahabat itu ada beberapa bilangnya yang dekat dengan Nabi SAW. Dan dalam beberapa bilang itu ada yang kedudukan mereka tinggi di antara bilangan-bilangan mereka yang dekat dengan Nabi SAW itu. Daripada mana kita tahu ketinggian mereka ini? Tentulah daripada
Nabi SAW menyebut tentang kelebihan dan kedudukan mereka secara khusus. Antara yang kita baca dalam hadis pada pagi ini, khusus menceritakan tentang Abu Bakar dan Umar. Yang Nabi kata kedua-dua ini merupakan Sayyid, pemulu kepada ahli-ahli syurga. Sama ada daripada kalangan umat yang terdahulu dan umat yang terkemudian. Menunjukkan apa tuan-tuan? Dua orang ini merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi. Bukan hanya dekat dengan Nabi, orang yang sangat disayangi oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada orang pula pada hari ini, sebagai contoh puak-puak Syiah, menghina kedua-dua nama ini. Yang mana kedua-dua nama ini sudah diberi pengiktirafan besar oleh Nabi SAW. Bukan hanya dalam hadis ini. Ada beberapa hadis lain yang menyebut secara khusus nama mereka. Antaranya yang disebut 10 orang yang Nabi jamin syurga itu. Abu Bakar, Umar antaranya. Yang disebut awal. Dan kita tak boleh nafi. Bila mana disebut kedua-dua nama ini, kedua-dua orang ini tentu mempunyai jasa yang besar kepada agama. Dan mempunyai jasa yang besar kepada kita. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan mereka pun. Walaupun kita tak pernah melihat bagaimana rupa mereka pun. Tetapi kita tidak boleh nafikan mereka yang telah wafat lebih awal daripada kita juga berjasa besar kepada kita, bermula daripada kehidupan mereka hinggalah kepada kiamat nanti jasa mereka tidak akan ternilai besar. Walaupun jangka hayat Abu Bakar As-Siddiq memerintah negara tidak berapa lama, tetapi Abu Bakar membuat perubahan yang besar. Dan jasa Abu Bakar masih lagi kita dapat nikmati pada hari ini. Antaranya apa? Sejarah pembukuan ataupun penulisan Al-Quran dimulakan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah Abu Bakar tidak mengambil langkah menulis dan membukukan Al-Quran, sangatlah besar risiko dia, kerana ketika itu orang tidak menulis Al-Quran tapi mereka menghafal Al-Quran. Bila mana mereka ni menjadi penghafal Al-Quran, para sahabat, mereka pergi perang. Ada yang mati syahid, ada yang mati kerana faktor tua dan usia. Menyebabkan Al-Quran itu yang menjadi hafalan mereka ditanam sekali dengan jasad mereka. Jadi bagaimana dengan kita? Quran yang dibukukan pada hari ini pun kita tak hafal, apalagi kalau nak dilisankan daripada mulut ke mulut lagi lah kita tak hafal. Maka Alhamdulillah ini di antara jasa besar yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq, disambung oleh Umar, sehinggalah dibukukan secara besar-besaran pada zaman Uthman bin Affan. Disempurnakan pada zaman Uthman bin Affan. Maka tuan-tuan, banyaklah kalau kita baca riwayat, cerita tentang kehebatan Abu Bakar, cerita kehebatan Umar ini. Pengorbanan yang dibuat oleh Abu Bakar. Dalam keadaan orang tak percaya dengan Nabi Muhammad, tiba-tiba mari satu sosok tubuh percaya dengan Nabi. Ketika mana Nabi SAW membawa agama ketika itu, orang tak percaya Nabi. Orang menyebut Nabi dengan gelar gila. Ada yang menyebut Nabi sebagai ahli sihir. Siapa nak percaya tuan-tuan, satu orang anak yatim piatu, bukan daripada orang kaya, seorang gembala kambing, tiba-tiba nak membawa agama dan memimpin orang pada ketika itu yang jauh lebih tinggi kastanya dalam kalangan orang Arab. Kalau nak cerita kedudukan, kerana itu Abu Jahal kata dia lebih utama menjadi Nabi daripada Muhammad. Abu Jahal pun ada hati juga nak jadi Nabi. Walaupun dia jahat, dia tahu dia jahat, tapi dia ada hati juga nak jadi Nabi. Kalaulah dia kata sudut kelayakan, dia lebih layak pada Muhammad, maka ketika itu pemimpin-pemimpin bangsawan-bangsawan ketika itu menolak. Bukan hanya menolak dakwah Nabi, malah bekerja keras menyekat dakwah Nabi dengan tentangan yang kuat ketika itu. Tiba-tiba tampil satu sosok tubuh yang sangat dihormati oleh orang Arab ketika itu. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tampil mempertahankan Nabi. Tampil mengiyakan segala apa yang dikatakan oleh Nabi sehingga dia menanggung beberapa penderitaan. Dimaki, dicemuh, dipukul dan sebagainya. Maka jasa Abu Bakar dalam dakwah kepada Nabi, bukan hanya dakwah Nabi, melindungi Nabi itu secara peribadi sangat besar. Sangat besar tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, bila mana masuknya Umar Al-Khattab dalam agama Islam, lebih menguatkan Nabi SAW dalam dakwah Nabi. Sehinggalah ketika itu,
orang Islam dapat beribadat di Kaabah secara terbuka dengan jaminan daripada Umar Al-Khattab. Inilah jasa besar Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi secara peribadi dan juga kepada kita orang Islam seluruhnya. Maka tidaklah pelik bila mana Nabi kata apa? Abu Bakar dan Umar ini merupakan penghulu ketua kepada orang-orang dewasa yang masuk Islam. Yang masuk syurga. Cuma dia kata apa dalam hadis ini tuan-tuan? Keterangan cuba kita tengok sikit. Beberapa pandangan ulama yang membawa maksud dewasa dalam hadis ini. Tadi kita baca hadis, Nabi kata Abu Bakar dan Umar ini menjadi penghulu kepada yang dewasa dalam kalangan ahli syurga. Apa maksud dewasa itu? Orang yang berumur di antara 30 hingga 40 tahun. Apa maksudnya tuan-tuan? Dalam syurga, ahli syurga lelaki itu usianya lebih kurang begitu. Disebut dalam hadis, disebut dalam hadis Nabi SAW, orang lelaki yang masuk syurga, usia sama semua. Tuan-tuan mati umur 90 pun, kalau masuk syurga umur sama. Berapa umur dia? Dalam satu riwayat apa? 33 ada yang menyebut. Tetapi yang disebut dalam hadis ini, anggarannya 30 hingga ke 40 tahun. Kenapa? Ahli syurga itu dijadikan umurnya 33 ataupun pertengahan 30-an itu. Kerana umur 30-an itu sedang-sedang lah tuan-tuan. Betul tak orang lelaki? Umur 30-an ni sedang-sedang tegak lah. Nak kata kalau tak matang 20-an tak berapa matang. Orang umur 30-an tentulah matang. Maka dia ambil usia matang itu sebagai usia ahli syurga. Sesuailah dengan umur 30-an. 30-an tuan-tuan, kita pun tuan-tuan pun ada pengalaman semua jadi 30-an kan. Takkan tuan-tuan lahir-lahir tua-tua. Semua ada je pengalaman jadi umur 30-an. Kita pun ingat masa umur 30-an dulu macam mana kelaku kita. Garang. Masa tu, garang tuan-tuan. Badan pun tinggi lagi. Semangat pun kuat lagi. Buat-buat nakal pun masa-masa itulah. 30-an punya umur ni. Ya tak? Nak cerita-cerita pun zaman itu zaman kita kuat. Daripada sudut fizikalnya, sudut batinnya semua kuat ketika itu. Pada usia 30-an. Handsome lagi pada usia 30-an itu. Kita kata ada rupa lagi pada usia 30-an. Manakala bagi ahli syurga perempuan, berapa umur dia? 17 tahun. Dalam satu riwayat menyebut, dia matilah umur 90, 80 pun. Dia matilah pada usia tua ganyuk sekalipun. Tapi kalau dia menjadi ahli syurga, maka dia akan dijadikan orang yang usia 17 tahun dalam sebuah riwayat. Yalah, perempuan sesuai lah umur 17 tuan-tuan. Ya tak? Sedang-sedang orang minat lah. Kita tengok budak 17 tahun, kita minat betul? Minat. Tuan-tuan minat lagi tak? Minat. Usia-usia 17 tahun, usia-usia cantik tuan-tuan. Maka dia letakkan pada wanita itu pada usia 17 tahun. Sama, jangan peliklah nanti. Datang satu orang ni, siapa ni? Ni cucu. Cucu dengan nenek sebaya. Itulah di antara kelebihan ahli syurga itu. Allah Ta'ala jadikan mereka pada usia 17 tahun, diberikan mereka kecantikan. Cantik bagaimana? Wallahu'alam. Tetapi dalam satu riwayat menyebut, kalaulah bidadari itu juga digambarkan dengan cerita-cerita yang indah-indah, maka wanita-wanita yang menjadi ahli syurga itu jauh lebih indah daripada bidadari-bidadari itu. Dalam satu penceritaan, nak digambarkan cantiknya bidadari ini tuan-tuan, dia kata apa? Bukan satu riwayat hadis mungkin. Saya pun tak ingat hadis ataupun. Tapi dalam satu penceritaan, menceritakan bagaimana kalaulah bidadari itu nak cerita cantik tak cantik bidadari ni, dia kata apa? Jangan kata dia tunjuk muka dia. Jangan kata dia tunjuk rupa dia. Cukup dia kata dia letak jari di atas dunia, orang tak buat kerja dah kerana tengok cantiknya jari dia. Cukup dia tunjuk jari dia je tuan-tuan. Kepada orang atas dunia, tak buat kerja dah orang, tengok jari dia je. Lawa lah maknanya tu tuan-tuan. Lawa lah. Dan wanita-wanita yang masuk syurga itu lebih cantik daripada bidadari itu. Dalam satu riwayat juga menyebut, dia kata apa? Sekali kita pandang, kita akan cakap, ui cantiknya. Pandang kali kedua, lebih cantik daripada pandangan yang pertama. Tu dia.
Dengan syarat apa? Jadi ahli syurga lah. Kalau tak jadi ahli syurga, tak pandang pun tak cantik. Itu masalah dia. Nak cantik, nak lawa, maka dia perlu menjadi ahli syurga. Begitu juga kita orang lelaki. Usia menjadi ahli syurga itu usia pada awal 30-an itu. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar diletakkan pada penghulu dalam kalangan orang-orang lelaki di syurga. Kemudian dia sebut apa? Orang yang berumur di antara 30 hingga 50. Ada juga riwayat menyebut usia ahli syurga itu 30 hingga 50. Allah Ta'ala letaklah pada usia yang mana-mana nanti. Itu pandangan dia kata. Kemudian disebut juga apa maksud orang dewasa itu? Orang yang penyayang dan berakal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan ahli syurga ke dalam syurga dalam keadaan mereka bersifat penyayang dan sifat berakal. Itulah. Allah Ta'ala beri pada ahli syurga itu beberapa sifat yang indah. Antaranya sifat penyayang dan orang yang cerdik pandai. Cerdiklah, berakallah orang-orang ahli syurga itu. Dalam syurga tak ada gaduh-gaduh ni. Tak ada sifat-sifat marah, baran, cemburu, kecil-kecil hati ni tak ada. Tak ada tamak. Tengok, haji ni dulu semayang satu sah dengan kita. Bukan baik sangat pun. Tapi kenapa dia dapat bidadari sampai 400, 500? Aku dapat 2 je. Dia tak ada istilah cemburu-cemburu begitu dalam syurga. Sifat-sifat buruk ini tidak berada di syurga. Melainkan semua sifat-sifat yang baik-baik belaka. Kita takkan jumpa satu kelompok manusia, satu perkumpulan manusia, sebagaimana berkumpulnya ahli-ahli syurga di dalam syurga. Tidak ada cerita benda-benda buruk, tidak ada bercakap benda-benda buruk, tidak ada memikirkan perkara-perkara yang buruk. Melainkan yang baik-baik. Kenapa? Sifat buruk tidak berada pada diri ahli syurga itu. Maka ini di antara dewasa yang disebut itu. Maka kalau kita tengok sikit sejarah Abu Bakar dengan Umar itu, selayaknya lah mereka menjadi penghulu kepada ahli syurga. Kerana bagaimana ketakwaan mereka. Bagaimana pembuktian mereka sayangnya kepada Nabi SAW. Nak dibandingkan dengan kita nak jadi penghulu. Tak layaklah tuan-tuan. Nak sebut sayang kita dengan Nabi, bagaimana? Cukup dengan cerita-cerita selawat kita kepada Nabi saja sudah menjadi satu perkara yang agak menduka-citakan kita daripada sudut bilangan selawat-selawat dan amalan kita kepada Nabi SAW. Maka, ini 2 orang ahli syurga, penghulu ahli syurga yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya, ini cerita hal orang yang ini. Hadis yang berikutnya, hadis ke-42, keistimewaan tertentu beberapa sahabat Nabi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab wa afraduhum Zaid bin Thabit wa a'lamuhum bihalal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kalangan umat aku, Abu Bakar adalah orang yang paling mengasihi umat aku. Tu Nabi kata. Nabi memberi pengiktirafan kepada para sahabat. Dalam kalangan para sahabat, dalam kalangan umat Nabi, orang yang paling lembut, yang paling penyayang dalam kalangan umat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tak jumpa orang selembut Abu Bakar ni tuan-tuan. Lembut dengan orang. Cukup baik. Cukup baik Abu Bakar ni. Dan dia adalah di antara orang yang sangat tenang. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi memberi pengiktirafan kepada dia. Dia orang yang paling baik, paling penyayang. Dalam kalangan umat-umat manusia, dialah yang paling menonjol sayangnya kepada orang. Ini Abu Bakar. Yang kedua dia kata apa? Umar adalah yang paling kuat dalam agama Allah. Sayyidina Umar terkenal sebagai orang yang tegas dalam agama Allah. Tuan-tuan, mana ada orang yang berani seberani Abu Bakar? Kalau kita ambil contohlah, cukup dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah, orang lain berhijrah, semua cara sembunyi-sembunyi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab,
berhijrah dengan cara terbuka. Dalam satu riwayat menceritakan, bila mana sampai pada perintah hijrah, Nabi memerintahkan Umar pergi keluar berhijrah ketika itu. Apa yang dibuat tuan-tuan? Dia balik ke rumah dia. Dia menyarum pedang di badannya. Kemudian dia pergi ke depan-depan orang di Kaabah. Dia umum di depan Kaabah. Kerana itu, orang semua sedang marah kepada orang yang hijrah ini. Orang kafir di Madinah, di Mekah marah kepada orang Islam yang berhijrah ini. Sampai ada mereka mengejar ataupun mereka mencari dan cuba menangkap mereka-mereka dan menghalang perbuatan hijrah yang nak dibuat oleh para sahabat Nabi ketika itu. Tapi Umar Al-Khattab, dia pergi ke Kaabah, dia kata apa? Aku nak umum depan kamu, kata dia, hari ini aku nak pergi berhijrah. Aku nak pergi berhijrah daripada Mekah, pergi Madinah. Siapa yang nak isterinya menjadi balu, anaknya menjadi anak-anak yatim, sila halang aku sekarang. Tu berani tuan-tuan. Siapa nak yang isterinya jadi balu, anaknya menjadi yatim, mari depan aku, halang aku. Seorang pun tak berani tuan-tuan halang Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Maka Sayyidina Umar lah di antara orang yang berhijrah secara terbuka dengan pengetahuan semua orang. Bukan hanya cara terbuka, dia pergi umum pula tuan-tuan. Beraninya Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu yang kita Nabi sebut. Orang yang paling kuat, paling tegas dengan agama ni. Berani dia. Kemudian dia sebut apa? Uthman adalah orang yang paling benar bersikap malu. Sayyidina Uthman terkenal dengan sifat malunya. Bukan malu yang tidak baik, malu yang baik. Jadi malu ni dia ada dua jenis tuan-tuan. Malu yang baik pun ada, malu yang tak baik pun ada. Yang disebut dalam hadis dia kata apa? Al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Malu yang bagaimana yang menjadi sebahagian daripada iman? Malu yang bagaimana disukai oleh agama? Pertama, malu kepada Allah Ta'ala dengan diri kita yang banyak dosa. Malu begitu tidak mengapa. Malu begitu dituntut. Malu kita berada dalam kelompok maksiat. Kita malu. Kita malu. Duduk kedai makan, bersembang. Geng-geng bersembang kita tu tak ada cerita lain. Menjarut, melatah, cari nombor ekor. Kita nak berada minum sebelah meja pun kita malu. Malu begitu dibenarkan oleh agama. Malah malu itu malu yang baik. Dan malu ini bukan hanya sifat wanita. Malu itu juga sifat orang lelaki. Sayyidina Uthman diisytiharkan sebagai orang yang paling bagus dalam sifat malunya. Maka malu ini duduk pada orang lelaki tetapi perlu duduk dengan cara yang betul. Dia tak boleh malu yang mengarut-ngarut ni. Malu-malu yang tak betul ni. Contoh, ada orang datang rumah dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia malu tak mau keluar. Suruh bini dia keluar. Tanya, Pak Haji mana? Pak Haji ada kat dapur, malu nak keluar. Malu begitu, malu yang tak boleh lah. Malu begitu, malu yang tak sesuai. Tak boleh campur orang, tak boleh malu, kata dia. Malu yang begitu tidak boleh. Tapi malu dalam agama kerana dosa, malu depan Allah Ta'ala kerana jahat kita, malu depan Allah kerana kurangnya kebaikan yang kita buat, malu itu digalakkan, malu itu perlu ada. Kemudian dia sebut apa tuan-tuan? Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling mengetahui cara membaca Al-Quran. Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling baik bacaan Al-Quran dia. Malah Nabi iktiraf. Cara baca Al-Quran ni cara yang paling baik. Kita baca Quran ni tuan-tuan, ada berapa cara? Ada kata 7, ada kata 10 qiraat. Cara baca Quran ni pun ada banyak cara. Tuan-tuan jangan rasa cara kita ni yang paling baik. Tak, banyak lagi cara-cara orang baca Quran. Macam-macam bunyi kalau kita dengar orang baca Quran. Kerana cara baca Quran itu ada pelbagai qiraat. Ada pelbagai cara bacanya. Antaranya apa? Kita baca Quran. Tuan-tuan dah baca Quran puluh-puluh tahun, betul? Kita baca Quran ikut cara siapa? Cara siapa? Tuan-tuan baca ikut cara siapa? Ada pula jawab, saya ikut baca cara pak saya baca lah. Bukan cara bapak kita. Bapak kita pun ada juga ikut caranya. Kita membaca Quran mengikut cara Hafsin and Asim. Nama dia. Qiraat Hafsin and Asim. Yang kita baca pada hari ini. Dan banyak lagi qiraat lain. Ada qiraat Qalun. Ada qiraat Warash dan sebagainya. Cara baca Quran ada 7, ada 10 cara pembacaan Al-Quran. Sebab itu, kalau kita pergi negara-negara lain sebagai contoh.
Pergi negara ni, kita dengar, kenapa dia baca tu lain bunyinya? Kita pergi negara ni, kenapa negara ni lain bunyinya? Kerana cara pembacaan Quran itu ada pelbagai cara yang dibenarkan oleh agama. Dan orang yang paling baik cara baca Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Paling baik cara bacaan Al-Quran dia. Kemudian dia kata apa? Zaid bin Sabit adalah orang yang paling mengetahui ilmu faraid. Zaid bin Sabit. Dia bukan hanya terkenal dengan ilmu faraid. Zaid bin Sabit ni juga di antara orang yang terlibat ketika mana menulis Al-Quran. Kemudian Muaz bin Jabal adalah yang paling mengetahui perkara halal dan perkara haram. Muaz bin Jabal. Manakala dalam kalangan umat ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah yang paling jujur. Ini di antara beberapa nama besar yang diumumkan oleh Nabi dengan keistimewaan tertentu. Nak cerita hurai panjang pun, sirah mereka agak hebatlah tuan-tuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tidak boleh kita nafikan sumbangan dia. Dialah orang yang patah gigi taringnya kerana mencabut besi yang tercacak di pipi Nabi SAW. Itu dia. Abu Ubaidah dalam satu perang, atau perang Uhud ketika itu, Nabi SAW dipukul kepalanya. Sehingga topi besi Nabi itu tertikam di pipi Nabi. Meleleh darah Nabi SAW. Dalam perang Uhud ketika itu. Nak cabut dengan tangan ni sakit. Malah tembus tu agak halus. Dalam ke dalam tu tembus tu. Maka nak cabut dengan tangan tak boleh. Maka Abu Ubaidah menggunakan giginya. Gigi taring ni ketika itu. Tarik pipi sebelah pipi Nabi, patah gigi taringnya. Tarik sebelah lagi pipi Nabi, patah sebelah lagi gigi taringnya. Sampai ketika itu ada orang yang menyebut Abu Ubaidah yang mana? Abu Ubaidah si Ompong dipanggil. Si Ompong. Dalam bahasa Melayu dia kata, Abu Ubaidah rongak. Kita panggil rongak lah, gigi tak ada. Rongak. Gelar-gelar itu menimbulkan rasa sedih Nabi. Nabi bila dengar, Nabi tak suka. Nabi kata apa? Ompongan dia itu, rongak dia itu adalah tanda sayang dia pada aku. Tu kata Nabi. Start pada tu orang tak berani mengejek Abu Ubaidah sebagai dengan gelaran si ompong ataupun si rongak ketika itu. Tu dia Abu Ubaidah. Masuk hadis yang berikutnya. Keistimewaan golongan Ansar. Siapa dia orang Ansar ni tuan-tuan? Orang Ansar adalah penduduk asal Madinah. Kita panggil dia Ansar. Manakala orang Muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Makkah pergi Madinah. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq bughdul ansar wa ayatul mu'min hubbul ansar. Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ialah membenci orang Ansar. Dan tanda orang mukmin ialah mengasihi orang Ansar. Siapa dia orang Ansar ni tuan-tuan? Saya sebut tadi dia orang asal Madinah. Dia ada sejarah dia. Sebelum kedatangan Islam, Madinah tidak dinamakan Madinah, dinamakan sebagai Yathrib atau Yathrib. Yathrib dipanggil Yathrib. Tempat Madinah itu dipanggil Yathrib. Sebelum Islam datang ke Madinah dinamakan Yathrib. Penduduk asal di Madinah itu ada beberapa puak. Ada 3 puak yang besar. Yang pertama disebut Aus. Kemudian disebut Khazraj. Satu lagi Yahudi. Ini 3 puak asal di Madinah itu. 3 puak asal ini. Daripada 3 puak asal ini, 2 puak berperang. 2 puak ada 2 puak ini berperang. Siapa puak yang berperang ini? Puak Aus dan puak Khazraj. Dia berperang tuan-tuan. Perang saudara ni bukan sekarang jadi, zaman dulu pun perang saudara teruk. Ada. Puak Aus dan Khazraj dah lama berperang. Ada riwayat menyebut, tuan-tuan tahu berapa lama dia berperang? Hampir 100 tahun. Puak Aus dan Khazraj, puak asal Madinah ini, dia berperang hampir 100 tahun. Lama tuan-tuan perang 100 tahun ni. Bila mana tanya pada puak Khazraj, pasal apa berperang dengan puak Aus? Dia kata tak tahulah. Dia kata tok moyang pesan jumpa puak Aus bunuh, kata dia. Bila tanya puak Aus, pasal apa berperang dengan puak Khazraj?
Dia kata tak tahu sebab apa. Tok moyang pesan jumpa Khazraj, bunuh. Maka bila mana dikaji apa punca bergaduh sampai beratus-ratus tahun ini, maka puncanya satu saja. Soal dan isu unta. Bergaduh pasal unta je. Gaduhnya pasal unta je. Yang sampai berbunuh-bunuh ni, ceritanya bergaduh pasal unta saja. Satu hari, unta puak Khazraj. Dia makan rumput. Dia unta makan rumput. Tengah-tengah dia makan rumput, dia termasuk kawasan puak Aus. Unta puak Khazraj makan rumput. Bila mana dia makan rumput, dia mana tahu tanah siapa. Dia termasuk tanah orang Aus. Dia termakan rumput di tanah puak Aus. Unta mana dia tahu tuan-tuan ini lok siapa, dia kan tahu. Yang lembu-lembu orang ni, lembu kambing orang, dia kan tanya Assalamualaikum nak tuan makan rumput, tak ada. Dia masuk ikut suka hati dia je. Jadi unta puak Khazraj ni telah makan rumput ataupun makan tanaman di puak Aus. Puak Aus ni marah, ditangkapnya unta puak Khazraj ini tuan-tuan. Apa dia buat? Diguntingnya bibir unta ni. Tuan-tuan boleh bayang tak unta? Unta bibir dia tebal. Bila mana diguntingnya bibir unta ni, nampak gigi dia, nampak dia macam senyum lah. Gigi dia nampak, bibir tak ada. Senyum je. Jadi bila mana dah digunting bibir unta puak Khazraj ini, apa dia buat tuan-tuan? Dia lepaskan balik unta ini. Dia lepaskan balik unta ini, maka unta puak Khazraj ini pun baliklah kepada tuan dia. Terperanjat orang puak Khazraj. Apa jadi pada unta kita? Tanya unta, siapa buat? Sana buat. Maka kata puak Khazraj, tak apa. Kalaulah satu hari nanti unta puak Aus masuk tempat kita, kita akan buat cara yang sama. Balas. Takdir Allah Ta'ala, satu hari unta puak Aus ni makan rumput, termasuk pula kawasan puak Khazraj. Maka inilah peluang dendam berbalas. Ditangkapnya unta puak Aus, dibuat cara yang sama, diguntingnya juga bibir, kemudian dilepaskan balik. Bila balik, unta pun sampai ke tuannya, beritahu tuan ni, sana buat pula. Disebabkan gunting-gunting bibir unta ni, peperangan berlaku dan berpanjangan hampir 100 tahun. Sehinggalah dalam peristiwa hijrah Nabi, kita tuan-tuan kita baru menyambut peristiwa hijrah kan. Sehinggalah dalam peristiwa hijrah Nabi, barulah Nabi SAW berjaya menyelesaikan masalah peperangan mereka ratusan tahun itu. Bila mana Nabi SAW tiba sahaja di kota Madinah dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Inilah agama Islam tuan-tuan. Agama Islam, bila mana dia datang, dia membawa pada perpaduan. Sepatutnya macam kita dalam masyarakat Islam. Orang Islam lah paling kuat dalam bersatu padu ini. Kenapa? Kerana agama itu membawa kepada rahmatnya dengan penyatuan antara orang Aus dan Khazraj pada ketika itu. Maka mulai pada hari itu dipanggil dia dengan panggilan Ansar. Bila mana dalam peristiwa hijrah, balik cerita hijrah, nak cerita orang Ansar ni sikit tuan-tuan. Cerita sejarah ni memang dia tak berapa minat lah kita nak cerita. Orang nak mendengar cerita sejarah, kita lama. Cuma orang Ansar ni tuan-tuan, bila mana dalam peristiwa hijrah, mereka ni lah antara orang yang menjadi penyokong kuat Nabi SAW. Di Madinah, bayangkan tuan-tuan, orang luar mari tempat dia. Orang luar mari tempat dia, tiba-tiba dilayan seperti tetamu hebat. Orang Ansar menerima orang Muhajirin yang datang, bukan hanya terima, tapi beri layanan luar biasa. Bila mana orang Muhajirin daripada Mekah datang ke Madinah, dalam keadaan orang di Madinah dalam keadaan orang di Mekah ketika itu datang selai sepinggang. Selai sepinggang tuan-tuan. Yang beriman dengan Nabi berhijrah pada ketika itu tinggal semua harta. Ada yang tinggal anak bini pun di Mekah. Datang seorang diri di Madinah. Selai sepinggang, tak ada bawa harta, baju pun tak bawa. Orang Ansar lah tuan-tuan menyambut mereka. Bukan hanya menyambut mereka, tetapi memberikan kecukupan, kelengkapan kepada mereka. Kita tak akan jumpa ada persaudaraan sehebat orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin. Tak jumpa tuan-tuan. Bila mana orang Muhajirin menerima orang Ansar di Madinah pada ketika itu, Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansar. Apa yang dibuat pada ketika itu tuan-tuan? Orang Ansar beritahu orang Muhajirin, aku ni ada harta yang banyak.
Kamu pilih mana-mana harta aku yang kamu nak, aku bagi separuh pada kamu. Ada tuan-tuan? Macam itu. Tak cukup dengan itu, ada orang-orang Ansar yang terlalu bahagia dengan orang Muhajirin, yang terlalu seronok. Sehingga dia kata apa? Aku punyai beberapa orang isteri. Kamu pilihlah daripada isteri aku yang kamu berkenan, aku ceraikan, kamu ambil untuk kamu. Ada tuan-tuan macam itu? Nak bagi bini tak adalah, kita pun bini satu je dah. Nak bagi orang macam mana pula? Tapi begitu punya kuat, sampai sanggup melepaskan isteri mereka untuk dikahwinkan dengan saudara yang baru kenal. Orang Muhajirin yang baru kenal. Ketika itu. Bayangkan tuan-tuan. Malah tak cukup dengan itu, mereka mengangkat Nabi yang baru datang pada ketika itu sebagai pemimpin. Beri ruang pada Nabi. Tidak cukup dengan beri ruang kepada Nabi memimpin Madinah pada ketika itu. Mereka menjadi pelindung kuat Nabi. Kalaulah tidak kerana orang Ansar menjadi pelindung kuat kepada Nabi, Islam tidak mungkin sampai kepada kita pada hari ini, tuan-tuan. Langkah dakwah Nabi yang paling berjaya adalah apa? Peristiwa hijrah Nabi itu menjadi titik permulaan kehebatan agama Islam sampai kepada hari ini kepada kita. Itu mula detiknya. Itu hebat orang Ansar ni, tuan-tuan. Sebab itu kata Nabi apa? Munafik orang-orang yang membenci orang Ansar. Kerana takkan jumpa manusia-manusia sebaik orang Ansar. Sedangkan orang Mekah sendiri pun, orang di Mekah sendiri pun menghalau Nabi dengan para sahabat. Bertindak keras dengan Nabi. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi Madinah, tuan-tuan semua ada pengalaman pergi Madinah. Kita dapat tengok perbandingan di antara orang Madinah dengan orang Mekah. Betul? Apa perbandingan yang kita dapat tengok yang pertama? Apa? Orang Madinah lembut-lembut. Orang Madinah ni lembut-lembut, tuan-tuan. Berbanding dengan orang Mekah. Orang Mekah, oh kasar. Itu yang pertama. Hari ni kalau nak tengok mudah aja. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, tengok polis Mekah, tengok polis Madinah. Tuan-tuan ada tengok polis Madinah, kasar-kasar macam polis Mekah? Oh, polis Mekah, tuan-tuan. Yang beli coklat jaga masjid tu. Oh, punya kita sakit hati dengan dia. Tapi kita pergi Mekah tak boleh nak sakit hati sangat. Nak marah-marah dia tu tempat dia. Macam saya cerita dengan tuan-tuan lah. Orang Mekah, polis-polis Mekah, cuba tengok. Itu gambaran perangai ataupun tata hidup orang Mekah. Dia pelik. Saya ketika mana musim haji dulu, pergi haji. 2019 tu. Kita masuk masjid nak sembahyang. Masuk masjid bukan masuk bawah, tak boleh. Masuk tingkat atas. Bila kita masuk masjid nak sembahyang, baru nak takbir ni. Ramai lah. Satu kelompok, satu kumpulan ramai. Campur macam-macam negara. Mari polis orang dia kata apa? Haji. Belakang. Dia tak bagi kita sembahyang depan, dia suruh sembahyang belakang. Tak boleh depan, belakang. Polis ni halau kita pergi belakang. Kita pun bila dengar polis punya arahan, kita pun pergi belakang. Bila sampai belakang, kita baru nak takbir. Mari pula polis orang lagi. Depan. Depan pula. Kita pun pergi depan. Sampai kat depan, kita baru nak takbir. Polis yang tadi suruh pergi belakang, dia marah pula. Tadi dah suruh pergi belakang. Kita pun pergi balik belakang. Sampai belakang, polis yang suruh pergi depan tadi marah pula kita lagi. Tadi dah suruh pergi depan. Kita pun lama-lama kita pun jumpa lah dengan polis ni. Cakap mana polis sana suruh pergi depan. Polis sini suruh pergi belakang. Mana satu nak ikut ni? Kalau duduk tengah-tengah mereka, gempuh dia orang tawak ni. Dia kata apa? Suka hati kami lah. Undang-undang kami dalam kepala otak kami. Ikut je. Kita pun pandang dia, kita kata tak apa. Selamat datang ke Malaysia nanti. Tahulah dia. Dia sampai tempat kita kata, kau datang ni tahulah kau. Aku semua kau keluar masuk esok. Tapi itu perangai. Berbeza dengan polis-polis di Madinah yang lembut. Yang menyapa kita dengan bahasa-bahasa yang baik. Itu kita kata apa? Budaya hidup. Kenapa tuan-tuan? Orang Ansar, orang-orang di Madinah ini terkenal dengan sifat-sifat yang baik dan lembut-lembut begini. Tambahan pula mereka telah ditarbiyah khusus oleh Nabi SAW. Bagaimana tuan-tuan sayangnya Nabi dengan orang Ansar? Nabi antara orang yang paling sayang pada orang Ansar. Nabi orang Mekah. Tetapi jasad Nabi dikebumikan di Madinah. Itu menunjukkan Nabi sayang Madinah. Nabi sayang orang Madinah. Dalam satu hadis.
Dalam satu perang, tuan-tuan, dalam satu hadis menceritakan, saya pendek cerita dia pasal masa tu tak banyak. Nak cerita macam mana orang Ansar ini, tuan-tuan. Hebat orang Ansar ni. Dalam satu perang itu disertai oleh Nabi SAW. Bila mana tentera Islam menang dalam perang itu, tuan-tuan, Nabi SAW mengarahkan harta rampasan perang ini dipulangkan semula kepada orang kafir, dan sebahagian daripada harta ini diagihkan kepada orang muhajirin dan sedikit diberikan kepada orang Ansar pada ketika itu. Perbuatan Nabi ini, tuan-tuan, yang memberikan harta rampasan perang ini kepada orang kafir tadi dan memberikan harta rampasan perang kepada orang muhajirin, menyebabkan orang Ansar ini ada perasaan tak berapa happy, tak berapa seronok. Seolah-olah mereka kata, kenapa macam gini? Cerita tak puas hati ini menular dalam kalangan para sahabat, orang-orang Ansar terutamanya, sehingga ada yang menyebut kepada Nabi apa? Semoga Allah Ta'ala mengampunkan Nabi Muhammad dengan tindakan Nabi yang memulangkan harta rampasan perang kepada orang kafir. Pedang kita masih lagi berdarah dengan darah orang kafir, tiba-tiba harta ini dipulangkan balik kepada orang kafir. Ini tidak patut. Cerita tak puas hati orang Ansar ni, tuan-tuan, sampai kepada Nabi SAW. Sampai. Apa yang dibuat oleh Nabi pada ketika itu, tuan-tuan? Nabi tak marah. Nabi kumpulkan orang Ansar. Nabi bercakap dengan mereka daripada hati. Heart to heart talk. Nabi bercakap dengan mereka. Nabi kata apa? Saya pendekkan hadis itu panjang. Bagus hadis itu. Nabi beritahu dia. Nabi cerita, Nabi kata, aku dengar kamu tak puas hati dengan aku. Aku dengar ada perkara yang kamu tak puas hati dengan aku, kata Nabi. Hari ini aku jumpa kamu cara berdepan. Kalaulah kamu nak cakap sesuatu dengan aku, cakap. Aku terima, kata Nabi. Kalaulah ada dalam kalangan kamu yang nak menyebut kepada aku, itulah dia Muhammad. Dulu dia dihalau daripada kampung dia. Kita yang tolong. Nabi kata cakap. Kalau ada daripada kalangan kamu yang nak menyebut, dulu kamu dihina di tempat kamu, kami yang muliakan kamu. Kamu cakap. Kalaulah ada daripada kalangan kamu yang menyebut, dulu kamu lapar, kamu susah, kamilah yang angkat kamu dan beri kamu kehidupan yang baru. Cakap, kata Nabi. Siapa yang nak sebut begitu kepada aku, kata Nabi, orang yang cakap begitu adalah orang yang benar dan aku membenarkan ucapan dia. Nabi cakap, kalau orang Ansar nak sebut pada Nabi, Nabi Muhammad ni dulu kita yang tolong dia. Kita yang angkat dia. Kita yang beri dia perlindungan. Kalaulah ada orang nak cakap begitu depan Nabi, Nabi kata apa? Apa yang dia cakap itu betul dan aku membenarkan ucapan dia. Cuma satu ayat Nabi yang menyentuh orang Ansar pada ketika itu, tuan-tuan. Nabi kata apa? Apakah kamu tidak redha? Apakah kamu tidak redha? Tidak puas hati melihat mereka pulang ke negeri asal mereka membawa unta, membawa kambing, membawa harta-harta rampasan perang. Sedangkan kamu orang Ansar pulang ke Madinah membawa aku. Kamu tak puas hati ke? Kamu tak redha ke, kata Nabi? Kamu rasa tak seronok ke melihat mereka pergi? Mereka bawa balik ke negeri mereka membawa lembu, membawa kambing, membawa harta. Sedangkan kamu balik ke Madinah membawa aku. Kamu tak redha ke? Orang Ansar, tuan-tuan, bila dengar Nabi sebut begitu, menangis semua orang Ansar. Barulah rasa, mengapa kita gebutkan harta, sedangkan harta yang paling berharga ini Rasulullah. Lalu Nabi SAW menadah tangan ke langit dan hadis itu menyebut, Nabi kata apa? Allahumma arhamnal Ansar. Ya Allah, dengan sebab aku sayang orang Ansar ini, rahmatilah orang-orang Ansar. Wa abna'il Ansar. Dan anak-anak orang Ansar, rahmatilah. Wa abna'il Ansar. Dan cucu-cucu orang-orang Ansar ini, rahmatilah. Tuan-tuan bayangkan bagaimana sayangnya Nabi dengan orang Ansar itu. Sehingga Nabi kata, Ansar itu adalah Nabi. Diri Nabi itu pada Ansar. Tiba-tiba hari ini orang berani menghina orang-orang Ansar. Menghina sahabat-sahabat daripada kumpulan-kumpulan Ansar itu. Ini satu perkara yang tidak baiklah, tuan-tuan. Inilah perjuangan Islam. Inilah tindakan orang Islam yang menolong Nabi SAW dalam peristiwa hijrah itu. Hebat, tuan-tuan, hebat. Sikit keterangan. Dikhususkan kepada golongan Ansar untuk mendapat kedudukan yang sebesar begini
Kerana mereka telah berjaya memberi perlindungan, pertolongan dan pengorbanan kepada Nabi Muhammad. Dan mereka bersama dengan Nabi. Mengapa Nabi melantunkan ataupun mengeluarkan hadis yang begini punya hebat, mengangkat orang Ansar? Tidak boleh kita pertikai jasa orang Ansar ini kepada Nabi. Hebat tuan-tuan, hebat. Rumah dia diberikan kepada Nabi. Bagaimana akhlak orang Ansar kepada Nabi SAW. Antaranya apa disebut? Rumah yang Nabi SAW tumpang tidur. Nabi SAW duduk di rumah satu orang sahabat. Nabi duduk. Bila mana Nabi berhijrah, Nabi memilih untuk menginap di rumah seorang sahabat. Yang mana rumah sahabat itu 2 tingkat. Nabi duduk di rumah dia 2 tahun. Kalau tak salah dia Abu Ayyub namanya. Nabi duduk di rumah dia 2 tahun tuan-tuan. Hampir 2 tahun Nabi duduk di rumah dia. Sebulan lebih lah. Setahun lebih. Hampir 2 tahun dalam ayat tersebut. Nabi duduk di rumah dia. Rumah dia 2 tingkat. Rumah dia 2 tingkat tuan-tuan. Awal-awal ketika mana Nabi SAW menginap di rumah dia, dia sediakan rumah dia di bahagian bawah untuk Nabi. Dia anak beranak duduk di bahagian atas. Abu Ayyub ni dia ada anak yang agak ramai sikit. Bilangannya agak ramai. Nabi duduk di bawah, Abu Ayyub dengan keluarga dia duduk di atas. Beberapa hari, tiba-tiba dia rasa tak syok lah. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah. Boleh tak kita tukar? Kamu duduk atas, aku duduk bawah. Apa sebab? Tuan-tuan rasa apa sebab? Bila mana Nabi tanya ni, kenapa? Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ni tak sanggup, dia kata, nak berjalan di atas, tapak kaki aku di atas, kepala kamu di bawah. Oh, Masya Allah. Sampai tak sanggup nak berjalan, tuan-tuan. Hanya kerana apa? Nabi berada di bawah. Rumah di tingkat bawah, dia berada di tingkat atas. Dia berjalan, tapak kaki dia di atas. Bawah tu kepala Nabi tu tak sanggup dia. Bukan cerita soal makan minum Nabi. Bukan cerita soal perlindungan kepada Nabi. Nak berjalan di atas. Yang kaki dia di bawahnya kepala Nabi pun dia tak sanggup. Inilah di antara akhlak-akhlak sebahagian daripada orang Ansar ni tuan-tuan. Sedemikian begitu cinta, respect, kasihnya kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita bandingkan dengan sayangnya kita kepada Nabi pada hari ini. Sehingga begitu, itu baru di antara tanda-tanda kecil yang ditunjukkan oleh mereka kepada Nabi SAW. Oleh yang demikian, kalau kita nak jadi orang-orang yang terangkat daripada sifat munafik ini, kita juga perlu menjadi bukan hanya orang yang menyayangi Nabi, tetapi kita juga perlu menjadi orang yang menyayangi para sahabat Nabi SAW. Apatah lagi orang-orang yang disayangi oleh Nabi. Sebab itu kita marah bila mana orang menghina sahabat-sahabat Nabi yang Nabi sayang. Sebagai contoh orang Syiah. Dalam khutbah, dalam ucapan mereka menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Uthman sahaja. Sehingga mereka meletakkan jenama-jenama selipar mereka dengan nama-nama para sahabat. Malah dibuat tatu kita panggil kan. Diukir tatu di tapak kaki mereka dengan nama-nama sahabat. Kerana nak menunjukkan bencinya mereka kepada para sahabat. Saya pernah dengar dalam video orang hantar antara khutbah ataupun ucapan orang Syiah yang menyebut Abu Bakar finnar, wa Umar finnar, wa Uthman finnar. Disebut beberapa nama-nama sahabat dengan sebutan mereka-mereka ini dalam neraka. Sedangkan hebatnya para sahabat yang dekat dengan Nabi ni tuan-tuan, bukan hanya pujian daripada Nabi. Bila mana turunnya wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi, di antara ucapan yang Nabi sampaikan kepada mereka apa? Nabi kata, aku baru saja menerima wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala berkirim salam kepada kamu. Oh, bayangkan tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ini, antaranya apa? Allah Ta'ala kirim salam dengan mereka. Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada para sahabat. Apa maksud salam? Semoga mendapat kesejahteraan. Kita mendoakan seseorang dapat sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dia sejahtera. Kerana yang boleh beri sejahtera itu Allah. Tetapi kalau Allah yang mengucapkan sejahtera pada mereka, tentulah mereka itu orang yang sejahtera, tuan-tuan. Tentu. Dan Abu Bakar sendiri sebagai contoh. Satu hari ni,
Penutup dah tuan-tuan. Sebagai satu hari, bila mana Nabi SAW dalam sebuah hadis kan, ni kita sebut. Hadis yang disebut oleh Nabi, Nabi kata apa? Dia kata, orang perempuan, kalau jaga 4 perkara, dia taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami dia, menjaga kehormatan diri, menjaga maruah dirinya. 4 perkara ni dia jaga. Apa janji Nabi pada mereka? Boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu. Dalam satu dua ayat lain menyebut ketika mana hadis itu dilontarkan oleh Nabi SAW, Sayyidina Abi Bakar ada di dekat dengan Nabi pada ketika itu. Maka Abu Bakar tanya Nabi. Bila mana Nabi kata isteri-isteri atau wanita, maka Abu Bakar tanya, bahkan aku bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Dan kamu salah seorang yang mendapat kelebihan masuk syurga ikut mana-mana pintu itu. Dia tanya Nabi, bila dia dengar Nabi kata orang perempuan jaga 4 perkara ni, dapat masuk syurga ikut mana-mana pintu. Dia bukan perempuan. Dia bukan soal, dia bukan isteri, dia orang lelaki. Dia tanya Nabi, aku macam mana? Nabi kata, kamu dapat. Untungnya tuan-tuan dekat dengan Nabi ni. Dengar ada ucapan-ucapan begitu, tanya Nabi, Nabi terus pergi pada dia. Dan kamu salah seorang. Hebat Abu Bakar dengan jaminan-jaminan begitu oleh Nabi. Tiba-tiba zaman ini, orang kutuk Abu Bakar. Orang kata Abu Bakar tak betul. Inilah kita kata apa? Tidak cukup dengan kita menzahirkan kecintaan kepada Allah semata-mata. Perlu zahirkan cinta kepada Nabi. Dan bagaimana nak zahirkan cinta pada Allah dan cinta pada Nabi? Menyayangi orang-orang yang disayangi Allah. Dan menyayangi orang-orang yang dikasihi oleh Nabi SAW. Maka, sebab itu kita berselawat. Di antara selawat-selawat yang baik yang kita boleh lantunkan adalah selawat kepada Nabi. Yang ada dalam selawat itu, nama keluarganya dan nama sahabatnya. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu antara selawat yang baik yang boleh kita lantunkan dalam amalan harian kita. Selawat kepada Nabi, jangan tinggal pada keluarga Nabi, jangan tinggal pada sahabat Nabi. Jangan tinggal pada sahabat-sahabat Nabi. Pilihlah selawat yang kalimah-kalimahnya ada ahli keluarganya. Wa ala alihi. Kemudian cari selawat yang ada wa sahbihi. Maka kita beramal dengan selawat-selawat itu. Kerana selawat itu juga memberi kemuliaan kepada ahli keluarga Nabi yang sangat Nabi sayang dan memberi kemuliaan kepada para sahabat Nabi yang disayangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Wallahu alam. Habis kita bab ni. Panjang umur. Kita sambung lagi bab berikutnya nantilah. Kelebihan kita pula. Ini cerita kelebihan sahabat. Panjang umur kita sambung nanti kelebihan umat Nabi Muhammad. Iaitu kelebihan kita pula menjadi umat Nabi Muhammad. Apa dia kelebihannya? Hebatlah tuan-tuan. Jadi umat Nabi Muhammad ini antara nikmat yang kita kena syukur hari-hari. Menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang kita kena syukur hari-hari. Betapalah kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini di antara nikmat besar yang Allah Ta'ala beri pada kita. Yang sepatutnya kita menjawab dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada hari ini memberi kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu jahil dhaif lemah diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا لأبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.